Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Rahmat, guys ya. Salam persaudaraan, salam serumpun, guys ya. Yang mana di video kali ini kita akan melihat ya, saya akan melihat ya, bagaimanakah masalah yang kemarin ya, yaitu dor ya, daripada pihak maritim Malaysia ke para PMI, guys ya, yang di laut Malaysia ini, guys ya. Yang mana di sini ya kita tengok, guys ya, ini penjelasan full ya dari menteri ya. Akhirnya dedah nih kronologi ya tembak Tanjung Eru ya. Jadi seperti apakah nih ya, dan ini juga nih membuat supaya ya netizen Indonesia ya gitu, guys ya, yang mana viral sekali di Indonesia begitu beritanya, guys ya, sampai saat ini begitu, guys ya. Tentu ini harus kita tengok sama-sama seperti apa sebenarnya kronologinya begitu, guys ya, supaya kita tidak benar-benar silanya sedikit-sedikit menyalahkan Malaysia seperti itu, guys ya, dari pihak Malaysia seperti itu. Oke, kita tengok bersama-sama videonya, guys ya. Senjata ya, dan segala macam. Jadi kita tak menolak kemungkinan itu. Baik. Oleh kerana ianya melibatkan sejumlah warga Indonesia, pihak kedutaan Indonesia menghubungi kita untuk mendapatkan akses dengan mereka ni. Kita telah benarkan ya, mereka telah pun mengadakan pertemuan di hospital di mana mereka itu dirawat. Oke, ini dari harian Semasa, guys ya. Mungkin korang boleh tengok video originalnya seperti itu, guys ya. Baik rekan-rekan media, terima kasih banyak. Ini saya ditemani Dato' KSU, Dato' Awang Alik, Dato' Hussein adalah Ketua Polis Selangor, Dato' Rosli adalah Ketua Pengarah APMM, Dato' Zainal dari Jabatan Sekretariat Jenayah. Oke, ini mungkin videonya agak panjang, guys ya. Jadi bolehlah korang nih siapkan kopi ya, teh tariknya ya kan, mungkin dengan kue-kuenya seperti itu, guys ya, karena ini agak panjang videonya ya. Mari kita sama-sama tengok videonya, guys ya. Oke. Untuk Halim TKSU keselamatan, satu perkara saja saya nak kongsi dengan rekan media. Ini adalah merujuk kepada satu insiden pada 24 Januari di Tanjung Ru, Selangor, yang bermula apabila Area Control Center di Kelang, di Kelang ya, telah mengesan kontak curiga yang memasuki perairan negara ya, di perairan Pulau Keri pada 2.58 pagi, dan Pusat Operasi Maritime Negeri Selangor kemudian mengarahkan bot APMM, iaitu bot penggalang 31, untuk segera membuat pintasan terhadap kontak curiga tersebut. Okey ya. 2.58 pagi setelah radar mengesan pergerakan yang mencurigakan. Kita sedia maklum tugas hakiki APMM adalah mengawal perairan samudera negara kita daripada semua ancaman lah. Ya. Sebentar, guys. Ya kita juga harus guys ya, patuh istilahnya ya kepada penegak hukum ataupun petugas istilahnya ya kan, harus kita hormati petugas di Malaysia begitu, guys, yang menjaga perairannya begitu, guys. Sama juga nih di Indonesia juga kan, tentu pihak-pihak asing nih harus benar-benar menghormati begitu, guys ya, dan yang namanya kita perbatasan begitu, guys. Memang satu negara itu memang harus mempertahankan begitu, guys ya, bagaimana jangan sampai warga asing ini masuk kepada negara tersebut begitu dengan cara yang seenaknya begitu, guys ya. Tentu ini kita harus maklumi begitu, guys ya. Oke, lanjut ya. Dan bot penggalang 31 ini
kemudiannya berjaya mengesan Okey. kontak curiga tersebut. Istilah kita guna ni kontak curiga. Okey. Sebenarnya ada satu bot, ya, dan APMM mulakan dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan loud hailer untuk memberi amaran. Oh, sirine ya guys ya? Amaran Sirine ya mungkin ya? dengan menggunakan loud hailer di samudra luas ya. Okey. Awal pagi. Itu penting. Okey. Ya. Tindakan pertama memberi amaran itu adalah tindakan yang sangat penting yang telah dimulakan. Mungkin langsung tembak bukan ya guys ya? Berikan peringatan dulu. Ternyata bot tersebut tidak menghiraukan amaran. Okey. Dalil tidak menghiraukan amaran itu adalah terus bergerak, terus pecut, terus bergerak, laju. Tidak berhenti begitu guys ya? Jadi tentunya APMM atau bot APMM, bot penggalang 3 ini, kalau setelah bot tersebut diberi amaran, malah melarikan, bergerak, tidak berhenti, maksudnya bot itu harus dikejar. Jadi berlaku kejar mengejar. Kejar mengejar ya. Dan pada ketika itu juga berlaku percubaan bot tersebut untuk melanggar bot APMM ya. Oh ya, berarti perlawanan ya guys ya. Melanggar itu secara jelas mensasarkan pada bahagian enjin bot lah. Enjin bot APMM ini dia bot petrol. Jadi dalam bahaya kalau satu enjin bot petrol ni dirempuh gitu, dia boleh menyebabkan letupan lah ya. Begitu guys ya. Kerana perbuatan melanggar itulah, maka tembakan amaran dilepaskan ke udara, ada dibuat. Tembakan ke udara dulu guys ya. Di sebalik tembakan amaran ke udara itu pun, ternyata bot itu tidak berhenti. Ya Allah, masih tetap begitu. Ketua bot APMM dalam keadaan begitu, kemudiannya mensasarkan pada bahagian bot berkenaan ketika kejar mengejar kan. Diberi amaran tak berhenti, diberi tembakan amaran juga tidak berhenti, maka tembakan seterusnya adalah bahagian enjin bot tersebut. Itu akan membolehkan bot itu berhenti lah. Kalau tembakan itu boleh menghentikan. Sebentar. Ternyata bukan langsung menembak para PMI ini guys ya. Ternyata di situ PMM ini menembak engine botnya ya, atau mesin botnya guys ya. Bertujuan untuk apa? Untuk supaya botnya itu mati dan berhenti begitu guys ya. Oke, kita semakin paham guys ya. Jadi yang nonton video ini mungkin orang Indonesia begitu guys, yang apa namanya, yang banyak yang mempermasalahkan ini guys ya, mungkin bisa tonton video ini sampai full guys ya, seperti itu ya. Kata bot itu terus memecut. Dan pada ketika itu berjaya meloloskan diri. Dalam adegan kejar mengejar itu berjaya meloloskan diri. Jadi bot APMM balik semula ke jeti dia lah ya. Sempat pulang di tempatnya gitu guys ya. Insiden ini bermula 2.58 pagi ya. Pukul 3 pagi itu. Hanya pada pukul 9 pagi itu ada dua perkara yang saya nak kongsi. Yang pertama, bahawa kita telah menerima laporan ada satu bot yang berada di darat, tersadai di darat, dan di dalamnya ditemui dua lelaki.
satu yang cedera, Okey. satu yang pada waktu itu tidak bergerak, Okey. tetapi setelah pasukan perubatan datang dan membuat pemeriksaan disahkan meninggal. Jadi satu meninggal, Okey. satu lagi cedera. Ini berdasar pada maklumat lebih kurang jam 9 pagi bila diterima Okey. laporan. Pada hari yang sama juga, satu lagi aduan yang memaklumkan bahawa ada 3 lagi lelaki yang cedera kesan tembakan Okey. yang telah dimasukkan ke hospital, iaitu di Hospital Serdang. Okey. 3 lelaki yang cedera kesan tembakan dilaporkan. Pihak kita menerima laporan bahawa orang yang cedera dihantar di Hospital Serdang kecederaan kesan tembakan. Okey. Okay. Yang meninggal dan juga yang cedera yang dalam bot itu, Okey. hari yang sama juga, itu dihantar ke Hospital Kelang. Okey ya. Okey, makin faham guys ya. Jadikan satu meninggal, satu cedera di Hospital Kelang, dan 3 di Hospital Serdang. Okey, berbeda hospital ya. Baik. Okey. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya cedera juga dihantar ke hospital, tapi dia memilih untuk tak nak masuk hospital. Okey. Kita kenal lah identiti dia. Baik. Itu fakta awal. Okey. Baik. Apa tindakan seterusnya yang dibuat? Okey ya. Yang pertama ialah oleh kerana insiden ini melibatkan satu pasukan pengak kuasa yang tugas hakikinya adalah mengawal keselamatan perairan negara daripada ancaman. Tugas mereka itu sendiri sebenarnya tugas yang berbentuk life threatening. Boleh saja mengancam nyawa, boleh saja mengancam keselamatan, boleh saja menyebabkan kerosakan pada aset kerajaan. Kalau boleh saya kongsi dengan rakan-rakan media, saya cuma ambil insiden-insiden yang membabitkan APMM yang tempoh-tempoh kebelakangan ni saja. Saya tak mau ambil yang jauh-jauh lah. Dalam sejarah APMM ni dia umur dah belas tahun dah. Kita ambil yang ujung-ujung misalnya. Kalau rakan-rakan masih ingat, rakan-rakan media masih ingat, insiden di Pulau Sebatik. Seorang anggota APMM cedera kekal. Kenapa? Kena tembak mata. Ya Allah. Di Pulau Sebatik. Sebab apa? Awal pagi mengesan penyeludup. Mengesan penyeludup awal pagi dan kena tembak mata. Kecederaan kekal. Wah. Apa lagi? Tak kala mereka mengesan bot nelayan asing. Itu media laporkan dengan meluas. Ada anggota kita yang ditetak di kepala, ditendang jatuh ke laut, dilanggar dengan bot. Bot APMM dirempuh enjinnya. Semua itu dalam rekod APMM. Saya tak sebut satu persatu lah ya. Nak membuktikan bahawa dalam menjalankan tugas menjaga keselamatan, bentuk tugasan mereka itu sendiri adalah satu tugasan yang di satu sisi mereka kena ikut peraturan dan undang-undang sesuai dengan bidang kuasa yang mereka diberikan. Di satu sisi yang lain, mereka berdepan dengan segala bentuk ancaman dalam bentuk pencerobohan nelayan asing, penyeludupan senjata, dadah, penyeludupan manusia, penyeludupan barang perlu, kemudian kehadiran illegal immigrants dan segala macam. Okey, berarti sangat besar risikonya guys ya. Ya. Itu yang harus kita pahami dulu guys ya. Artinya penjaga perbatasan ini ya, baik itu dari Indonesia begitu guys ya, penjaga perbatasan dari Malaysia begitu guys ya, penuh risiko yang memang harus diambil guys ya, karena ini sesuai dengan tugas yang dia emban begitu guys ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan negaranya begitu guys dari bermacam-macam misalnya tindakan kriminal ya yang ada di perbatasan ini guys ya. Artinya
memang harus kita pun membela diri begitu guys ya sebagai APMM nih ataupun maritim Malaysia ini harus membela diri. Bagaimana nih caranya? Dengan cara yang memang harus prosedur ya. Dengan cara pertama memberikan tembakan dulu, memberikan tembakan peringatan, susunannya yang memang harus dilakukan begitu guys ya. Dan ternyata juga banyak risikonya gitu guys yang harus diambil ya dari maritim Malaysia ini guys ya. Oke, kita lanjut guys ya. Jadi dalam konteks itulah apabila radar mengesan konteks yang mencurigakan dalam radar, maka pusat kawalan mengarahkan bot APMM masuk dalam suasana itu setelah diberikan amaran melalui loud hailer, melalui tembakan ke udara. Ternyata bot yang dikejar itu tidak berhenti. Baik. Yang pertama saya establish tadi angka yang disahkan meninggal dan juga cedera. Mereka daripada warga Indonesia yang tanpa dokumen lah. Dia tak ada dokumen. Dan pihak polis menyegerakan siasatan. Dalam siasatan itu, polis telah pun menangkap seorang lelaki yang disahkan dalam siasatan awal ni peranannya sebagai transporter. Transporter ni maknanya orang yang berperanan untuk bawa masuk keluar orang yang tanpa sebarang dokumen ke negara kita. Yang membawa kita tangkap dan siasatan awal menunjukkan yang dia ada terkait dengan bot yang menjadi sasaran kejar oleh APMM tu. Ini siasatan masih awal kita dah establish begitu. Siasatan masih dibuat kerana kita baru establish angka-angka ini. Baik siasatan yang dibuat sekarang ini oleh pihak polis adalah pertama di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Iaitu di bawah percubaan membunuh. Yang pertama. Yang kedua, Seksyen 39 Akta Senjata Api 1960, iaitu senjata tidak boleh dilepaskan tembakan kecuali ada sebab dia lah. Seksyen 186 Kanun Keseksaan, iaitu menghalang penjawat awam dalam menjalankan tugas dia. Dan Seksyen 26A, ini ATIPSOM, Akta Trafficking in Person, ATIPSOM 2007. Tapi kita siasat di bawah smuggling of migrant. SOM. Kita siasat menggunakan Akta ATIPSOM. Tapi sebab serius, ini soal penyeludupan migran, maka siasatan itu dibuka. Tapi saya nak sebut, siasatan ini masih awal dan kita tidak menolak kemungkinan apabila semakin kita menyoal siasat, mereka yang ditangkap atau mereka yang cedera yang sekarang kita tahan ini, semakin kita menyiasat, kita tak menolak. Berdasar pada pattern siasatan kes dalam situasi yang serupa, ianya boleh membawa kepada dibuka kertas siasatan berkait dengan penyeludupan dadah, berkait dengan penyeludupan senjata, berkait dengan penyeludupan ini tadi smuggling of migrant kan, itu dah dibuka. Kita tak menolak kemungkinan dibuka siasatan nanti berasaskan kepada seksyen-seksyen yang lain di bawah kesalahan-kesalahan yang lain. Perkara penyeludupan tadi. Penyeludupan ni bukan saja dia sedua orang. Banyak senjata juga banyak bisa rekod kes kita yang kita rekodkan sepanjang APMM beroperasi, dia dapat lumpuhkan dan halang penyeludupan dadah, senjata. Banyak dan segala macam. Jadi kita tak menolak kemungkinan itu. Baik. Oleh kerana ianya melibatkan sejumlah warga Indonesia, pihak kedutaan Indonesia menghubungi kita untuk mendapatkan akses dengan mereka ni. Kita telah benarkan, mereka telah pun mengadakan pertemuan
di hospital di mana mereka itu dirawat. Sebab mereka masih lagi di bawah status tahanan reman ya. Kita reman mereka. Kita tahan untuk tujuan siasatan di bawah akta-akta yang kita sebut tadi. Kemudian pada ketika yang sama ada permintaan daripada Ketua Indonesia, maka kita benarkan akses itu dibuat. Yang pertama. Yang kedua, APMM sendiri sekarang sedang menjalankan siasatan dalaman ke atas anggota yang terlibat. Yang ketiga, ini adalah siasatan oleh pihak polis ke atas pihak APMM yang tadi saya sebut ya, di bawah Akta Senjata Api dan sebagainya. Saya baru saja mengadakan pertemuan tadi dengan Tan Sri Razarudin, dengan Datuk Hussein, dan kita bersetuju bahawa ketika siasatan oleh pihak polis ke atas APMM ini, kru yang terlibat pada insiden itu juga sepanjang siasatan ini mereka akan kita rehatkan. Dan siasatan ini bukan dikendali oleh IPD Banting. Ini telah diambil alih oleh Ibu Pejabat. Kerana semakin kita siasat, kita dapati bahawa ianya ada potensi siasatan itu membuka kepada siasatan section-section yang jauh lebih serius. Jadi dia tak memadai dengan IPD daerah saja. Sekarang dah diambil alih oleh Ibu Pejabat. Jadi itu penting untuk saya establish beberapa perkara tentang insiden 24 hari bulan baru-baru ini. Kalau ada soalan? Polis jalankan siasatan terhadap anggota APMM, berapa orang yang disiasat? Dan siasatan itu di bawah apa tadi? Tadi saya sebut akta tak sebut. Oh, tak dengar sayang lah. Saya ulang balik lah itu. Saya kata Farah saya sebut satu-satu ya. Section kita Section 307 Section 39 Akta Senjata Api 1960. Pagi itu berapa orang terlibat tu Rosi? 6 orang. Dalam bot APMM. 6 orang ni sekarang dijalankan siasatan terhadap diorang lah, 6 orang. Yalah, kita buat siasatan menyeluruh lah. Jadi oleh kerana mereka adalah anggota yang bertugas pada pagi itu dan kita siasat di bawah Akta Senjata Api kerana hari itu ketika mereka menjalankan tugas ada penggunaan senjata api. Iaitu letupan. Jadi kita sementara siasatan itu, pertama APMM sendiri menjalankan siasatan dalaman, polis juga membuka kita siasatan. Semua diselidiki guys ya. Baik. Ini menarik nih. Saya sebut sebab itu saya bagi latar belakang yang sangat jelas. 2.58 pagi, 3 pagi, tugas APMM setelah menerima kontak yang mencurigakan, pergerakan mencurigakan. Dan berdasarkan kepada kerja APMM ni, kalau dia berhadapan dengan kontak mencurigakan ni, selalunya insiden berkaitan dengan penyeludupan, senjata, dadah, illegal immigrant, segala macam. Sebab itu mereka berikan amaran melalui hela. Mereka melepaskan tembakan ke udara. Peringatan ya. Kemudian berlaku bot APMM ikut dilanggar. Dan ketika keadaan yang dekat itu didapati memang ada senjata parang di dalam bot yang mereka kejar. Jadi kita kena ambil keseluruhan konteks itu. Kalau kita berada pada kedudukan anggota pengak kuasa kita yang sedang mengawal kedaulatan wilayah kita, berdepan dengan sasaran yang setelah disuruh berhenti tak berhenti, so what do we do? Ternyata bawa parang guys ya. Diberi amaran, diberikan tembakan ke udara juga, tak menghentikan mereka. Dan setelah kita tengok, maka itu tindakan yang dibuat pada ketika itu. Berapa jauh? Dia agak di laut ni kita nak suka apa? 3 batu, 4 batu itulah. 3 batu. Perairan Pulau Keri tu. 3 batu itu berapa ini ya guys ya? Berapa nak tahu nautika dia semua kan? Ukurannya. Kalau segitu saya tak tahu.
Dia dalam lingkungan 2 ke 3 batu lah. Okey. Ada koordinat semua ada. Ya, itu akan menjadi semua tumpuan siasatan kita lah. Okey. Kita akan fokuskan pada siasatan dalaman pun berlaku. Okey. Siasatan oleh pihak polis juga berlaku. Kita akan siasat semua. Pasti akan Terlalu awal untuk saya nak kata apakah mereka buat tindakan kena tu, itu sebab sekarang dah jadi kes yang disiasat. okey, diselidiki pasti guys ya. Mereka ni. Status mereka stabil lah sekarang ni. Oh, alhamdulillah ya guys ya. Biar kita siasat dulu sebab kita baru dapat tangkap lelaki yang kita sahkan peranan dia sebagai transporter. Oh. Okey, Yang jadi bila kita membawa, dapat dia ya. nanti, bila polis siasat dia, kita akan dapat establish lah angka yang. Hmm. Jadi adakah tembakan yang dilakukan oleh anggota tu dia memang disasarkan kepada Untuk menghentikan bot. Untuk Okey. menghentikan bot. Setelah disuruh berhenti tak berhenti. Okey. Disuruh berhenti, tak berhenti, tembakan disasarkan pada bot untuk menghentikan bot lah. Okey, cuman ya yang nama Biar polis sasar lah yang tu. ya. Menteri Dalam Negeri tak boleh nak ulang lah yang tu. Yalah. Saya kata keluar Menteri Dalam Negeri sahkan tembakan FMM tersasar. Jadi orang tak percaya lah FMM jaga laut itu ni. Okey. Berkenaan dengan insiden ini juga, media ada melaporkan wujud jalur belakang dan servis transporter ni dilakukan di social media TikTok. Adakah Kementerian dan Polis aware pasal Merujuk insiden ni maksudnya? ada sindiket yang mempamerkan di social media memberi perkhidmatan transport warga asing ini masuk dan keluar negara. Itu semua kita akan siasat sampai ke akaunti lah. Mereka itu. Masih panjang guys ya. Dia banyak mode transportation ni banyak lagi. Saya boleh syarah satu-satu. Jadi biar kita tumpu pada insiden ini kerana kita dah dapat tangkap lelaki yang kita buat masa sekarang, kita establish dia sebagai transporter. Okey. Dan rekod semakkan pasport immigrationnya juga menunjukkan pergerakan dia pulang pergi. Oh, yang membawa dengan guys untuk satu ya. tujuan ni. So kita akan Bolak-balik bagaimana ya, dia Indonesia, Malaysia. mengiklankan servis dia apa semua tu biar Okey. Datuk Hussein dan tim dia, Datuk Zainal akan siasat. Okey. Okey. Itu ya. Ya. kejadian pada awal pagi kan, mungkin saya andaikan mungkin gelap kan, tapi macam mana pula dengan mungkin kemungkinan ada mangsa-mangsa lain, mungkin termasuk kanak-kanak yang bersama-sama untuk keluar daripada perairan negara ni? Saya tak mau buat preemptif ataupun nak buat andaian apa-apa. Tak wajar lah. Okey. Ya, saya cuma berkongsi fakta setakat yang tadi. Selebihnya pihak polis akan lakukan siasatan. Okey ya. Siapa yang kita akan sasar siasatan? Satu, lelaki yang peranan dia transporter. Lagi tu yang dalam bot tu. Yang 3-4 orang yang cedera tu mereka boleh bercakap. Okey. Mereka akan kita ambil keterangan. Itu lebih tepat kalau dia kata 7 orang, 7 orang. Dia kata 70 lah. Okey. Kalau dia kata ada kanak-kanak wanita, kita establish maklumat itu ketika siasatan dibuat dan dilengkapkan. Okey. Buat masa sekarang tak wajar kita buat andaian. Dan saya ajak semua rakyat juga jangan buat andaian itu. Ya. Beri peluang polis buat siasatan. Okey. Establish the fact dan kita akan buat secara profesional Ya. dalam keadaan ini. Oleh kerana kes ini membabitkan warga Indonesia misalnya. Okey. Dan kedutaan je menghubungi kita untuk melawat. Okey. Dan kerana keadaan mereka ketika itu berada di hospital, kita benarkan. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya kita transparent. Transparan ya, Tak ada betul apa ya. yang kita nak sembunyikan. Kita akan lakukan dengan penuh tertib Ya. dan penuh tanggungjawab. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Normal untuk embassy luar untuk melawat warga negara mereka. Tidak normal kalau kita ada kejadian serupa membabitkan rakyat kita luar negara. Itu tindakan yang kita akan buat juga. Betul. Itu understanding kita. Terutama kita dengan Indonesia, sebuah negara jiran yang dekat. Ya. Okey. Apalagi ini negara yang dekat guys ya. Negara saudara. CCTV untuk FMM. Cadangan yang bagus saya akan lengkapkan lagi kali. Bodycam tak ada. Kita Set yang terlibat ni ada kamera yang boleh membantu siasatan ke? Sebarang visual lah yang boleh membantu. dalam kapal kita tak ada. Oh, dalam kapal tidak ada. Okey. Tapi dalam gambar kapal yang terlibat semua kita ada. Okey. Dia bercala kat mana, digempur kat mana semua kita ada. Yang tu.
Sebab itu biar jadi subjek siasatan polis. Okay. Idealnya saya nak lah anggota saya semua ada body worn camera, kapal yang kemudian suluh semua CCTV kan, kemudian spotlight yang terang benderang ketika laut 3 pagi. Itu cukup cantik kalau kita dapat buat. Tanjung Ru. Tanjung Ru. Tanjung Ru bukan Langkawi. Langkawi itu ada juga satu. Okey, terima kasih Oke, jadi itu guys ya, lumayan panjang video ini, tapi di sini kita sedikit paham lah guys ya, bagaimana kronologi yang sebenarnya yang telah dijelaskan oleh mungkin menteri ya guys ya, menteri Malaysia ini guys ya, seperti itu ya. Jadi tentu kita yakin harusnya dengan pihak Malaysia bagaimana menyelesaikan kasus ini begitu guys ya, case ini dengan profesional begitu guys ya. Kita harus yakin seperti itu, dan tentu ini akan diselesaikan oleh pihak Malaysia begitu guys ya. Tentu kita pun harus percaya kepada hukum Malaysia. Tentu ya memang itu apa yang dikatakan Bapak Menteri tadi guys ya, bahwa mengatakan ya ini berkenaan dengan negeri jiran kita guys ya, negara dekat kita Indonesia begitu guys ya. Tentu ini akan diselesaikan dengan cara profesional, dengan cara yang bijaksana begitu guys ya. Jadi bagaimana nih pandangan teman-teman semuanya ya, komen saja di kolom komentar. Dan ini pun masih panjang ya, masalahnya masih panjang pemeriksaannya begitu guys ya. Kita percayakan saja kepada kedua negara ini guys ya, terutamanya ini dari pihak Malaysia, yang mana kejadian ini adalah di Malaysia begitu guys ya. Tentu antara Indonesia dan Malaysia ini memang saudara dekat begitu guys ya, negara dekat begitu ya. Pastinya akan diselesaikan dengan cara yang bijaksana seperti itu guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.